Puaslah saya menanam bumi, menanam bumi. Podcast yang akan anda dengarkan adalah paparan kisah-kisah dan isu-isu masyarakat Melayu di Singapura. Sembarang persamaan yang dipaparkan di dalam podcast ini amatlah disengajakan. Kami harapkan paparan pengalaman kami ini dapat menjadi iktibar kepada semua lapisan masyarakat di Singapura. Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, terimalah hos-hos anda, Manap Dan Mawi. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, together with the both of us, saya Mim Alif Namana. Saya Mim Alif WI Mawi. Ini Manap and Mawi Show. Episod hari ini dibawakan khas untuk anda oleh Sambal Greg by Mak Pia. Untuk keterangan lebih lanjut, boleh PM ataupun DM kita kalau nak order di talian. Aku punya 87526735. Betul 87526735. Jangan tanya aku Percubaan sekali lagi 87526735 87526735. Itu je. Ataupun boleh SMS ataupun WhatsApp 8764-8960-4. Itu dia. Apa khabar semua? Apa khabar yang berada, pendengar-pendengar kita yang berada di Spotify? Apa khabar penonton-penonton kita yang berada di TikTok lah? Kita sambil buat TikTok live malam ni Malam ni dah kenyang, dah lemau. Tapi itulah, malam ni ada topik yang agak peribadi lah. Okay lah. Since kau aku terkejut juga kau nak go into that topik lah. Okay, pasal topik ni bagi aku, pasal aku known you for the longest time. Yes, and I know this topic ataupun this relationship is kata orang tu, bagi aku sendiri baru saja diperbaiki. Betul. Baru sajalah baru collect daripada workshop Tapi baru tu tak baru lah. Ada dalam setahun Adin. Setahun ada. Jadi mungkin yang ramai kenal pada kenalan kita ni ataupun kau sendiri kan, jadi banyak kisah lah. Kisah keluarga banyak. Kalau korang tengok cerita sinetron tu, aku rasa dalam 10 ada 6 ke 7 cerita tu ambil daripada family aku kan, punya storyline dia. Kau cakap pasal family aku, family kau pun apa kurangnya celaka. Mungkin problemnya bukan yang lain. Mungkin problemnya kau aja. Aku nak maki tapi nanti kena edit, aku juga kena edit kan. Celaka betul. Okay, sebelum kita go on aku nak kasih kira acknowledgement lah. Kira thank you so much untuk Yazid. Yazid in morning Top one. Sebab aku berbual dengan dia tu hari pasal kita punya konten-konten. Kita berbual pasal konten dulu. Sebelum kita sedih-sedih, kita happy dulu. Kita berbual pasal konten kita. Habis dia suggest untuk berbual pasal ni. Sebab dia tahu kan kita punya background, aku punya background, family semua. Dia kata, Abayan, benda ni kalau berbual kan, dia konten lah. Sebab kau tahu lah standard konten ni semua ada benda-benda yang happy-happy, benda-benda yang sedih-sedih, benda-benda kira yang tragik-tragik. Orang suka dengar. Betul. So dia kata why not. So bila aku terfikir terdetik pasal ni, aku tanya kau, lepas tu aku tanya orang yang punya diri jugalah. Habis at the same time aku tanya family members aku lah, wife aku dan wife dia juga, whether comfortable nak share ke tidak. Tapi semua cakap macam okay. So bagi aku pun macam I'm comfortable talking about it lah. Tapi at the end of the day, kita pun nak kasih satu disclaimer dulu sebelum tu. Ini benda bukan nak kata orang tu buka aib sesiapa, bukan. Ataupun kita nak mengungkit kembali kenangan lama. Tapi ini sekadar sebagai satu, mungkin boleh dapat satu pelajaran, Itibar. Mungkin dengan pelajaran ini manfaat bagi semua yang kat luar sana dengar kan. Betul. Pasal kita tahu in any given family, no family is perfect.
Betul. Especially your family. Setiap family tu ada je lah. Jangan tak semua. Mungkin daripada luarannya kalau kita tengok semuanya indah, semuanya happy, perfect. Tapi bila kau behind closed doors, kau takkan tahu apa kau lambai. Betul. Ada orang salam. Jadi sebelum tu, kita nak cakap pasal konten sikit. Yes. Baru-baru ni kita buat konten video. Kita dah berapa banyak buat? Dah dua lah. Idea bodoh lah. Dia semenjak ni kan, maklum lah, abang sekarang dah buat video editing. Jadi kira tak sia-sia lah orang sponsor kau pergi hantar video editing punya course kan. Kita nak kena bagi tu lah. Kita pay sponsor. Dia busy lah. Celaka betul. Dua-dua busy lah. Jadi oleh kerana nak betul-betul make use of his newly acquired knowledge kan. Skills. Jadi kita set of skills that tak apa. Aku baru nak masuk dalam cerita tu tadi. Kita buat konten-konten video. So what type of video yang betul-betul sells in TikTok on social media is actually video-video bodoh lah. Komedi, parody, lawak jenaka lah. Jadi, but anyways, we have been that in the comedic scene, our entertainment scene. Memang kita orang banyak bilang kita, orang cakap kita ni lucu orangnya. Lucu tak apa, jangan lucu. Jadi lucu tadi bro. Nanti kita keluar parody, bloopers. So kalau korang belum tengok, kita boleh tengok kita punya video-video komedi dekat TikTok kita. We don't want to dwell so much on it lah. So the first video kita tu was choosing lagu apa yang best untuk kita mainkan for that video parody tu lah. So in the end kita choose Ramla Ram, lagu tu lagu legend lah. Cintaku. Lagu dah lagu bewek sah. Aku the experience untuk aku lah. Kita tak buat ni benda. Kita is not a video person. Betul. Kita pay acting cuma 5:30 tak half pun lah. Tak half lah. Tak pas, kadang-kadang 6 pun tak pas. Tak lepas pun. So di belakang tabir, cameraman aku anak aku. Okay. Kau tahu tak berapa to go down to that level, nak kena kau memalukan diri sendiri. Kau at least cameraman anak kau. Aku masa ambil video tu. Okay, the video is kita tengah mandi dalam toilet bawah shower atau pakai baju lah. Kira healing healing Aku masa tu kat rumah seorang. Jadi aku angkut tripod. Aku taruh handphone aku, bawa masuk toilet. Pergi toilet luar. Dah shoot video lah. Apa bapak aku buat ni? The moment aku video keluar, lucah. The moment aku step out daripada toilet dengan tuala semua dah salin semua kan, dah basah-basah semua. Keluar daripada toilet, bawa keluar tripod dengan handphone. Anak aku balik. Sekarang nak kena tengok muka dia betul-betul very judgmental. Apalah bapak aku ni masuk toilet bawa tripod dengan handphone. Video lucu apa dia buat? Konon feeling Nah tak ada buat parody of Aquaman. Aku terus rasa bersalah, yang betul-betul rasa bersalah yang amat sangat. Aku terus defensif. Aku explain kat dia, kak tak ada kak, Daddy dengan Uncle Azmi nak buat ini video sampai tunjuk asal evidence Ni tengok ni, tadi Uncle Azmi hantar video ni, ni Daddy Newton. Lepas tu muka dia macam, yang kau bilang aku kenapa? Kenapa kau nak explain kat aku Tak kak, jadi nak buat ni untuk TikTok semua. Yelah nak buat lah. Rasa bersalah lah. So first video tu, second video pun lagu New Boys. Ada orang minta, yang hiranya tu orang minta pula, orang request. So lepas tu ada orang minta lagu, next one lagu Dawai. Because of that first video, lagu Ram, ada orang buat permintaan lagu New Boys. So kita decided to choose sejarah lah. Mungkin berulang. Betul. Tapi ada selepas video ni, sejarah mungkin berulang, orang minta Dawai. Orang pula minta kita pun Dawai. Tapi jangan risau, kita tak akan ambil video mandi bawah payung mandi je. Asyik mandi. Asal ambil video mandi. Asal mandi ambil video. Kau tak tahu bila air kita naik tau untuk 2 minggu ni. So next one dalam perancangan lain daripada lain. Jangan risau, bukan mandi lagi kan. Kita akan buat something else lah. Jadi just stay tune lah. Alright, go to the main topic. Aku rasa guys kita pun dah tertidur. Aku rasa sekejap tidur. Malam ni kau nampak 3 budak gemuk, 3 budak sihat kat ujung sana dengan topi. Jadi specifically dia kata nak pakai sensor sebab dia tahu nak buat live kan. Jangan berbual, belum introduce, tak boleh berbual dulu. Kau introduce dulu. Kita bersama Izam, iaitu adik ipar. Kira Izam ini kakak kepala lelaki lah kan. Saya dengan pantas dia mengiyakan. Khabar Zam, baik Zam
Bismillahirrahmanirrahim. Kita intro sikit. Assalamualaikum semua, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman-teman dia tengok ada ustaz tengok kan. Dia bersalah. Dia jaga kondak, Izam, kita buat intro sikit Izam. Aku tak berapa rapat dengan kau. Kita kenal antara satu sama lain. So a bit intro. Engkau umur berapa Zam? 32. 32. Nama gelaran nama apa? Tak payah. Jangan tanya nama gelaran. Jangan buat benda tu. Jangan. Asal tak payah Zam. Mak aku dah kasih nama Izam sedap-sedap. Kita pakai Izam je. Pasal dulu hot dalam nama tu. Mana Bukit Batu Jangan. Like, aku kita backtrack sikit First time aku jumpa kau First time aku jumpa kau dulu Izam ni aku flashback dulu My first impression of Izam itu first time aku jumpa je time dia kahwin. Kita buat dia adalah. Kita buat dia kahwin kan. Dia kahwin aku tak datang pun. Serius Habis yang dia datang tu siapa? Oh tu adik aku kahwin. Adik kau kahwin. Adik aku kahwin. Tu bukan aku, tu kembar aku dah meninggal. Haikal lah adik tiri aku yang kahwin. Apa? Caki. Yeah, Caki. So that's the first time because kita was the DJ on that day as well. Then kebetulan Haikal ataupun AKA Caki adalah kawan kau juga. Kawan tanya dia kawan mana? Kawan mana? Sahabat anda. Okay. Then my first thought of aku pasal apa? Aku time tu dah dengar lah juga story pasal adik ipar si. Cara kau cakap tu macam aku memburuk-burukkan dia. Bukan. Kira korang boring-boring lancar pasal aku Pasal kita hobi rapat. Kita tahulah ada story behind ni. Kenapa kau tak rapat dengan abang ipar kau, dengan kakak dia, something like that, dengan mak kau juga. So kita sikit sebenarnya aku tahu sikit lah. But then bila aku jumpa kau, dia ni adik ipar dia yang tak pernah. Kau tak selalu berbual dengan dia. So kau tak berbual pun. Cuma baru-baru ni lah kata orang tu, sebelum aku rasa time kau nak pergi umrah time tu, baru kau rekindle sikit lah dengan dia. Nah, to put it simply aku dah bernikah dengan kakak dia. Dah 15 tahun masuk 16 tahun. Okay. Tapi aku baru jadi abang ipar dia dalam masa setahun. Kau baru jadi abang ipar dia setahun dia. Kalau yang faham lah. Kau baru jadi menantu mak dia. Betul. Setahun je. Siapa yang tahu? Okay, like what we said earlier, episode ni bukan kita nak membuka aib ke ataupun nak talk about the past ke apa, tapi diharapkan dengan kita punya closure ataupun kita kita berbual-bual ni dapatlah jadikan iktibar. So without further ado okay. Tapi kenapa aku nak tahu juga kenapa relationship korang tak baru kata orang baru for the past 1 year rekindle. Kenapa selama ni kita tak geng senang cakap Izam nak juga dengar Izam daripada Izam punya side of the story. Okay, to be honest, hari ni hashtag no tapis no. Tapi jangan maki-maki lah, sebab kesian lah nak kena leceh lah. Astagfirullahaladzim. Jaga kondak. Okay, to be honest, how we got separated off, actually I got no issues with them. Okay. But I got issues with what they did to my mother. I see. Okay, understand. This is all very new to me also. Okay. Because to me, whatever happens in my sister's past relationship and then bring over to the new relationship, whatever they want to do tu dorang punya soal alam. Betul. But along the way, you got my mom involved. Along the way, you somehow kita get her involved lah. And then the way that she is involved, I don't like it. I see. Yeah, so that's why I got so frustrated with them. But at that point of time, arwah abang aku masih ada.
abang kau. Arwah abang. Arwah abang aku lah. Bini aku nombor 1, Izan nombor 3, nombor 2 nombor 2 lelaki. Aku tak tahu Ustaz kau ada 3 adik-beradik. Pasal dia dah arwah. Kalau kau tahu problem. Dah lama lah. But no, 12 arwah ke tahun. tidak, but I didn't know that korang ada 3. Ada. Oh, this one aku yang kau dengan So, apa dengan Ayu lah. So yang Ayu ni kakakku. Aku ada abang aku Boboy. Dan yang paling handsome dan cute aku lah yang last. See. So okay, at that point of time, okay, my frustration aku tak boleh vent kat mana-mana pasal everything is in abang aku punya tangan. Because okay, on the side note, when all this happen, arwah bapak aku dah tak ada. So everything is on abang aku punya tangan. And at the same time, aku punya relationship dengan abang aku is macam love hate lah. I see. And during all this thing happening, dalam rumah tu is really tense. Okay. So very tense. So aku tak boleh vent to anger kat mana-mana. So aku try to macam consult aku punya mak. But back then, okay, mak aku dia punya orang is very very reserved. Then dia akan keep to herself. Okay. And then she like to put this False front. this false front yang everything is okay. So kau relax. Which aku tahu tak okay. So aku lagi tak happy. Okay. And then aku dah tak tahu nak buat apa. So aku take things in my own hands. I see. At that point of time, how old were you? Lupa. About 14 years ago. What? Berapa? 18? No lah. 16, 17. 7 tahun ada. 7 tahun. Sekarang Nak step muda. okay, what 15 years ago 17 33 minus 15 17, 18 lah. But your first memory of when you know about apa Maui ni what was your first kata orang tu reaction ataupun your apa tu kata orang tu how to say your impression of him bila kau tahu okay kakak aku dah kahwin lelaki jantan baru. And what was your first impression? Aku nak pijak dia. Serius ah? Pijak. Betul. Serius ah? Aku nak pijak dia. Is until that bad is it? Yeah. Is it until that bad that you guys kira jangan how bad is it? Sampai polis report tu. Serius ah? Itu lagi satu another level dia tarik itu case. Buat aku lagi nak pijak dia. Betul. Sampai polis report. Betul. To that extent. Wow. Okay, but continue tadi. Okay, how this police report came about because aku dah tak tahu nak vent anger dekat mana. Okay. So, and at that point of time, I don't know what got into my brother. Maybe my mom talk dah berbual dengan dia, so he decided to macam just calm down, ikutkan. But at that point of time, aku tak boleh accept. Aku bukan tak boleh accept yang whatever happens within dia orang punya relationship. It's just that aku tak boleh accept that kenapa involvekan mak aku. See. Pasal apa? Ini korang punya marriage, korang punya saudara. Kau nak buat apa dekat belakang, jangan involve mak. I see. Sampai situlah. We should not dive into that what's happening. So kau punya first impression bila kau dapat tahu yang kakak kau dah kahwin dengan jantan baru ni. This is your opportunity Masih kau kira at the point of time memang dah hold grudge dengan dia lah. So how about yourself, Yan? Bila kau first kau tahu yang dia kau ada adik ipar. You are getting married into this family. You know that situation is like that. Pasal aku rasa, aku tak tahu whether aku ingat ke tidak, you came into this marriage dengan family, your wife memang tak on good terms juga actually. Okay. Was it in good terms bila kau masuk? There's no relationship at all. I see. Rabak. So just to go back on the day kita punya wedding kan, only saudara mara, only a handful of relative daripada side arwah bapak bini aku yang ada. Itu pun boleh kira dengan jari. We got married. Memang sebelum marriage, just after we got married, memang very tense. The relationship very tense.
especially masa tu, okay, bini aku ada anak 2 kan, Ira dengan Ilham. Masa tu dia masih duduk lagi Bukit Batok, rumah mak mentua aku. So kadang-kadang kita ambil, that is the biggest challenge. Bila Pak nak ambil anak-anak, dengan bila Pak nak hantar anak-anak, aku tahu mesti ada orang tunggu aku punya. Ada orang tunggu aku bawa blok. Kadang-kadang sampai Gombak MRT duk. Masa tu aku belum bawa kereta apa, public. To the extent I took a lot of drastic measures. Sampai kadang-kadang bini aku seorang hantar, aku hantar sampai Gombak MRT. Ataupun sembunyi-sembunyi lah. Sembunyi. Sebab aku tahu kalau jumpa mesti kecoh punya. Confirm aku kena lauk punya. So to that extent, relationship between aku dengan aku punya in-laws is non-existent. Tak ada. Relationship antara wife aku dengan family dia pun rabak. So the only one the only family that was holding wife aku together was kira arwah bapak dia punya side lah. And itu pun that arwah bapak punya side pun kena rabak-rabak, kena kecam dengan my immediate in-laws punya family. Sebab so-called supporting kita. Siapa yang tahu lah. I mean, we are not proud of our past. We made a lot of mistakes. We did a lot of things that we're not supposed to do and everything. So yeah, that was it. For the longest time, Hari Raya tak ada jumpa. Ada adik ipar, ada mak mentua, setakat pada nama je lah. But one thing for sure, despite that bad relationship that we are having, aku tak pernah stop wife aku to jumpa family dia. Tapi you have to take into consideration, the bad relationship is not only dengan aku, dengan wife aku sekalipun. So bila wife aku jumpa mak dia pun salam-salam, tapi tak berbual. Dengan adik dia sampai dia fencing dekat koridor main pakai payung. Kecoh to that extent. So but I never stop her. Aku tak jumpa. Aku tak jumpa. Hari Raya pun tak jumpa. Untuk elakkan daripada more shit lah, kira senang cakap lah. Kalau boleh kita, kalau tak you don't want to face it, kau elak lagi baik lah. You have to understand. Aku takut tu. Terus aku cakap aku takut. Kenapa takut? Walaupun adakah kerana dia mempamerkan image-nya? Tak buka air lah. Ini duduk 5-5. Aku takut tu. Terus aku cakap, kalau korang tahu lah, aku takut tu. Serius lah. To that extent. Rabak-rabak. So aku cakap Raya tak jumpa. Kalau malam raya hantar lauk kan, aku tunggu bawah, bini aku dan tak naik atas hantar lauk. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kira kau tradition lah gitu lah, hantar lauk standard. So for the longest time, berapa belas tahun, 10, 11, 12, 13 years macam gitu, constantly. And bagi aku, tak ada in-laws apa, tak ada lah. Tapi aku boleh nampak that it's eating wife aku up. Macam mana sedih pun, macam mana marah, bukan macam mana kita tahu kita bikin salah, nak lari, nak elak pun, macam mana tu pun keluarga dia juga. Betul. But we never do anything much to try to rekindle the relationship. Sebab kita tahu yang pernah bini aku pernah, tapi kita tahu orang tengah marah, mak mentua aku tengah marah, adik ipar aku tengah marah. So we don't want to aggravate the whole situation. So we just decided to just let it be. Mak aku, bapak aku punya kata-kata is doa, harap-harap time will heal all wounds. Tapi korang dua dah explain yang korang for the longest time tak berbual, tak bersuah muka kan. Kalau jumpa pun buat buang muka korang dua, something like that lah kan. Dia ada tahap-tahap. Dia ada tahap kadang-kadang tak salam, macam pretend tak salam, tak ada, dia tak ada, aku tak ada. Ataupun kalau mood kita baik sikit, masa salam ulur tangan, lepas tu dah gitu. Macam itu lah. But takkan lama-lama kemaan pun masih simpan dia punya rasa, dia bukan simpan. Kita tak ada pernah apa, tapi mungkin dah terbiasa. Aku tak tahu bagi pihak Izam ataupun mak mentua aku. Kau tahu lah, kadang-kadang kita aku tak tahu. Aku memang tak ada kata orang tu tak ada perasaan punya orang. Tak ada this kind of hate relationship kan. Kalau kita marah dengan seseorang pun, dia tak
kata orang tu go through that extent. Dia lain. Mana dia lain. Dia kalau ada relationship tapi something happen to the relationship, that is different because to start off memang dah ada relationship. Okay. Tapi just put it simply, aku dengan Izam tak ada apa-apa pun. Aku tak kenal pun dia siapa. Cuma setakat ada pada nama dia adik aku. Dah. Setakat tu je. So going back to kau punya question, yang takkan tak ada rasa apa-apa, because aku dah come to the point yang aku cakap dengan diri aku sendiri, even aku cakap dengan those people around me, aku adik-beradik 2 orang je. Arwah abang aku dah mati. Yep. Okay. Yeah, and to the point bila aku pay wedding, aku punya invitation tak terlintas pun untuk nama diorang. Dia wedding aku pergi staycation dekat Johor dengan bini aku, dengan kawan aku. Tak rasa apa-apa pun. But korang dah 15 tahun sekarang ni dah 15 tahun sebelum korang rekindle ni, 15 tahun. Dia punya jangka masa tu panjang sangat. Panjang pada aku, panjang 15 tahun tu simpan apa kata orang tu, pendam tu perasaan. Dia membara all the way ke, atau at a certain point korang ada obviously korang die down sikit lah. Okay. After that. Okay, because of the duration kan, dia bukannya all the way macam panas. Dia baru-baru je panas lah kan. Dia okay, is senang cakap, setiap kali aku tengok dia, aku nampak dia kecil lah. Siapa kata aku tak pernah kecil? Makin pendek. Setiap kali aku, bila aku tengok dia, aku nampak dia ni kecil lah. Macam aku nak pijak. Kau rasa macam mana tu perasaan kau bila setiap kali jumpa macam kecil, masuk kau apa? Macam iyalah. So okay, because macam aku sampai bila nak lancar member tak depan saya ni. Because macam even you can ask him now. Macam aku punya orang, after him knowing me, aku punya orang is kita duduk berbual lah. Yep. Yeah. True. So kita duduk, kita berbual. Macam macam this topic yang dia bring up. Tapi kalau apa-apa jadi lepas episod ni, aku salahkan Yazid. Pasal Yazid dengan dia. So Yazid, apa-apa jadi dekat sebelah je bro. Senang nak cari pintu rumah kau. Okay, no lah. Okay, because dia punya marah tu is every time bila nampak. Is bukan. And then macam, okay, to be honest, ada juga aku ponder macam, especially wedding aku sampai mak andam aku cakap dengan wife aku, kenapa aku lagi emotional daripada dia. I see. So the only reason why aku so emotional is wife aku punya adik-beradik semua ada. Aku tahu aku ada kakak, walaupun aku cakap aku tak ada kakak, tapi aku punya kakak tak ada kat situ. Cuma every time bila aku come to that pondering moment tu dia punya marah datang tu. Macam apa pasal saya nak kena buat macam ni? Kau salahkan situasi tu kerana orang tu lah. Pasal benda ni kan nak salahkan siapa lagi? Betul. Okay, ini bukan macam aku dengan dia. Okay, let's say kakak aku kahwin dengan dia, lepas tu kita in good terms, then suddenly something happen, and then betul. we go macam sour. Then itu macam it's not right to point fingers. Betul. Tapi benda ni kan nak salahkan siapa? Kelikat salah aku dengan bini aku. Benda ni salah diorang. Salah diorang, and salah aku untuk take things in my own hand. Whereby at that point of time is already under control dengan abang aku. I see. Pasal at that point of time pada aku is aku nak kau tahu aku pengen marah. I see. So yeah. Cuma yalah, ponder tu mesti ponder punya. Ada macam menyesal tak? Kau rasa menyesal tak? Dan kau how do you felt at once at one particular time tu kau rasa macam menyesal ataupun dengan kemarahan kau sendiri kau tak dapat tengok kakak kau menyesal tak? Okay, aku punya orang, bila aku look back, aku tak menyesal. Aku always appreciate apa yang jadi.
Okay, pasal whatever happens kalau benda tu tak jadi, kita takkan ada this kind of relationship sekarang. Precisely. So aku takkan tengok balik, aku takkan macam alamak, tahu dulu aku tak gini, tahu dulu aku tak pergi message dia, tahu dulu aku tak pergi kerja. Aku yang dia cakap tunggu bawah blok, aku pernah kejar dia dengan clutches tu. Pasal that time aku buat ACL. Ada hati nak kejar bro. Jadi kau bayangkan, Aku dah lupa dia ingatkan. Kau ada ACL, kau nak kejar sekontok ni. Jadi kau bayangkan betapa marah dia. tahap kemarahan. Wow. Walaupun tengah ACL, tapi aku tetap nak pijak dia. So okay, takmu, Si kartun dia kat blok 2. untuk yang dengar, yang tengok, I'm just telling this direct to him. It's not like macam I'm trying to offend him, but we already come to the term that benda ni dah habis. And like I said, I'm not someone who yang tengok belakang, yang akan macam nak pergi regret. No lah, pasal benda tu kalau tak jadi, aku rasa kita tak ada duduk macam ni. Kita tak pergi umrah, so duduk satu bilik. Betul.